Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Mariam Zanaria Ibrahim. Tumpuan berita. Peranan wanita sangat penting bukan sahaja dalam sektor kerajaan tetapi juga dalam pertubuhan bukan kerajaan NGO. Timbalan Menteri Buruh Imigresen dan Pemantauan Projek Datuk Grawat Gala berkata, susulan itu Kerajaan Sarawak menetapkan sebanyak 30% jawatan tertinggi kerajaan diisi golongan wanita. Menurutnya, wanita mempunyai bakat yang besar dalam ekonomi dan pendidikan serta dapat bersaing dengan kaum lelaki. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Serakup Indu Dayak Sarawak SIDS, unit Rumah Entika Sungai Puyut A baru-baru ini. Tambah beliau, Polisi Kerajaan Sarawak menetapkan supaya pemimpin atasan diisi sekurang-kurangnya 30% golongan wanita sama ada dalam sektor kerajaan dan swasta. Katanya ini menunjukkan Kerajaan Sarawak menjaga dan mengambil berat akan kebajikan kaum wanita. Dalam program berasingan, Datuk Grawat Gala menyerahkan geran projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM650,000 di Pusat Khidmat Dewan Undangan Negeri Dun Mulu. Sebanyak 28 jawatankuasa kemajuan dan keselamatan kampung JKKK serta pertubuhan di kawasan Puyut Lubuk Nibong telah menerima geran tersebut. Jelasnya setiap peruntukan yang diberikan adalah bersesuaian dengan permohonan daripada penduduk untuk membeli kelengkapan rumah panjang, membina rumah serbaguna dan sebagainya. Ujarnya lagi, Kerajaan Sarawak prihatin dengan permasalahan penduduk di luar bandar dan dengan adanya geran sebegini akan dapat memberikan kelegaan kepada penduduk khususnya. Dalam majlis sama, beliau turut menerima 136 borang keahlian Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB yang baru bagi cawangan Mulu dari Kaunselor Yanti Nyanggau. Berita seterusnya, Institut Keusahawanan Negara InScan sangat komited dan bersedia untuk membiayai sebahagian kos penganjuran kursus-kursus yang dianjurkan. Kursus berkenaan melibatkan Pejabat Kebajikan Masyarakat PKMB, bahagian Kuching, Serian, Sri Aman dan Samarahan. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah, InScan sangat komited dan bersedia untuk membiayai sebahagian kos penganjuran kursus-kursus yang dianjurkan. Jelasnya, ia sangat membantu pihak JKMS dan diharap kerjasama ini berkekalan dan mencapai objektif utama kolaborasi ini. Beliau berkata demikian dalam majlis penutupan kursus asas keusahawanan Siri 3 2022 pada Ahad. Tambah beliau, InScan selaku badan yang telah mempunyai reputasi yang sangat baik dalam memberikan kursus keusahawanan yang sentiasa relevan di Malaysia serta diharap dapat memberi latihan yang mantap dan melahirkan usahawan yang berjaya di Sarawak sama seperti di negeri-negeri semenanjung Malaysia. Selain itu, katanya Kerajaan Sarawak akan sentiasa memberi bantuan serta kemudahan kepada usahawan mikro kerana ia juga turut menyumbang kepada ekonomi negeri dan sikap tidak bergantung kepada bantuan kewangan kerajaan dalam kalangan rakyat Sarawak. Laporan berikutnya, Jabatan Penerangan Malaysia Sarawak telah memilih daerah Simunjan sebagai salah satu lokasi persinggahan pasukan konvoi Kembara Merdeka Keluarga Malaysia KMKM 2022 pada tahun ini. Program tersebut telah disempurnakan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Simunjan, Aula Dris bertempat di Dewan Mesra Simunjan pada Ahad. Berucap dalam majlis itu, Aula memberitahu konvoi KMKM 2022 merupakan program jelajah yang julung-julung kalinya diadakan selepas hampir 3 tahun negara terjejas akibat penularan wabak COVID-19 di seluruh negara. Katanya program Konvoi Kembara Merdeka Keluarga Malaysia atau KMKM 2022 merupakan satu daripada inisiatif untuk memupuk semangat patriotism dan cintakan negara dalam kalangan masyarakat di pelbagai peringkat usia. Oleh itu, saya menggesa dan mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk bersama-sama menunjukkan rasa kecintaan kita terhadap negara dengan melibatkan jalur gemilang di setiap rumah-rumah kediaman, permis-permis perniagaan dan di lokasi-lokasi tertentu seperti di pasar-pasar dan sebagainya. Program diakhiri dengan acara memacak jalur gemilang di pekarangan Dewan Mesra Simunjan dan seterusnya flag off peserta konvoi KMKM 2022 oleh Aula Dris. Seterusnya, tanaman fertigasi cili akan diperluaskan di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Telian susulan kejayaan program dilaksanakan oleh pemuda PBB Telian sejak 2 tahun lepas. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telian, Royston Valentine, program itu akan melibatkan pemuda dengan penanaman fertigasi cili serta tanaman-tanaman lain. Inilah hasil tuaian pertama fertigasi cili yang telah diusahakan oleh pemuda PBB N57 Telian, di mana program ini telah dilaksanakan oleh pihak
pemuda PBB negeri pada 2 tahun yang lepas dan bermula pada awal tahun ini mereka telah memulakan usaha untuk menanam cili secara vertigasi dan ini adalah tuaian kali pertama. Difahamkan oleh saudara Edwin 75 kg untuk 400 polybag lah untuk tuaian kali pertama ini dan kita rasa cukup gembira di atas hasil yang telah diperolehi lah daripada program ini dan kita cukup berterima kasih kepada pihak Pergerakan Pemuda PBB Negeri di atas usaha ini dan diharap selepas ini bagi saya sendiri kita akan kembangkan program ini kepada ranting-ranting dan di kampung-kampung di mana kita akan libatkan pemuda-pemuda yang ada agar mereka dapat terlibat di dalam pertanian inilah pertanian. Beliau berkata demikian semasa mengadakan lawatan ke tapak vertigasi Mukah pada Jumaat. Sementara itu, pengusaha tanaman vertigasi cili Edwin Jacqueline ketika ditemu bual berkata beliau telah menuai sebanyak 75 kg cili sejak mengusahakannya pada Mac tahun ini. Saya Edwin Jacqueline dari Pemuda N57 Prian telah mengusahakan vertigasi cili bermula dari bulan 3 2022 sebanyak 400 polybag. 75 kg cili telah dituai. Hasil tuaian ini kami jualkan pada pemborong di Pasar Mukah. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pemuda PBB N57 Keliat atas usaha dalam memberi peluang untuk kami usahakan bersama vertigasi cili. Terdahulu, Royston telah menyempurnakan majlis penyerahan kit bagi kursus Quick Win pembuatan pakaian lelaki tahun 2022 bertempat di Dewan Suara Mukah pada Rabu. Dalam ucapannya, beliau menyokong program itu diteruskan pada masa akan datang bagi membantu masyarakat, terutama golongan belia menjana pendapatan mereka. Kita lihat pelbagai aktiviti ataupun program daripada pihak kerajaan terutama dari persekutuan dan ataupun state untuk membantu golongan muda kira-kira ianya dari pelbagai latar belakang kira-kira ianya dari tangga asaskannya aktiviti lain yang boleh menyana income untuk diri kita sendiri dan seterusnya merupakan sesuatu ekonomi masyarakat kita dan program ini bagi saya adalah satu perkara yang perlu diteruskan masyarakat. Kalau kita lihat pelbagai peluang yang telah disediakan oleh kerajaan, kadang-kadang kita tidak melihat ia sebagai satu peluang emasang sebenarnya. Sementara itu, Pegawai Kemas Bahagian Peggy N. Ibamatu berkata, kursus itu dianjurkan bagi mendedahkan masyarakat terutama di luar bandar dengan pelbagai kemahiran yang boleh digunakan untuk meningkatkan sumber pendapatan mereka. Kursus-kursus seperti ini yang pihak kami laksanakan, yang pihak Jabatan Kemas anjurkan, memang tujuan utamanya adalah untuk membantu masyarakat khasnya luar bandar. Jika kita lihat kursus ini kita laksanakan pada 11 hingga 13 Mei yang lalu, iaitu dilaksanakan secara selama 3 hari lah, dengan didikan dan juga pengajaran daripada PM Pemaju Masyarakat kita sendiri, iaitu Puan Hajah Medina. Di mana program-program dan kursus seperti ini adalah objektif utamanya ialah dalam mewujudkan kesinambungan bidang kemahiran yang diperolehi di kelembagaan pendidikan. Yang keduanya adalah untuk memperkayakan modal insan kumpulan SASA dalam bidang ekonomi. Katanya lagi, kursus itu juga bertujuan memberi peluang kepada kumpulan SASAR untuk meningkatkan kemahiran sedia ada dalam bidang kemahiran yang berkaitan serta mempelbagaikan sumber pendapatan kumpulan SASAR melalui ilmu kemahiran. Beralih ke laporan seterusnya. Setelah 2 tahun tidak dapat meraihkan bulan kebangsaan seperti mana kebiasaannya akibat pandemik COVID-19, hari ini kebebasan yang pernah kita rasai telah dapat diraihkan pada 31 Ogos nanti. Menerusi tinjauan wartawan UKAS, Bandaraya Kuching kini sudah mula dihiasi dengan jalur gemilang sempena kempen Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2022 yang bertemakan Keluarga Malaysia Teguh Bersama. Sementara itu, beberapa orang awam turut ditemu bual bagi bertanyakan pendapat dan reaksi mereka mengenai Bulan Kebangsaan ini. Menurut Nurul Syarfidah, kita perlu menghargai segala pengorbanan pejuang-pejuang yang telah memerdekakan negara Malaysia. Kemerdekaan itu adalah satu benda yang patut kita bangga-banggakan lah. Sebab bukan mudah untuk kita mendapat satu kemerdekaan. Hargai balik apa yang dah dipolah oleh orang-orang lama kita, daripada pejuang-pejuang kita untuk dapatkan benda yang kita rasa paling susah lah.
merdekakan negeri kita pun. Kemudian negara, dan yang paling penting merdekakan diri kita juga. Jangan sentiasa masih ditapuk lama lah. Buat semua warga Sarawak, kami walaupun bukan warga Sarawak sebenar, dah 21 tahun kami di situ. Anak-anak pun di situ, kami ucapkan selamat Hari Kemerdekaan buat kita semua. Hargailah apa yang kita ada hari ini. Jangan kita sia-siakan sebab benda tu bukan mudah untuk kita hadapi. Bagi Muhammad Nordin Ibrahim pula, seorang peniaga yang berasal dari Kelantan berkata, walaupun sudah berhijrah ke Sarawak selama beberapa tahun, semangat kemerdekaan tetap ada dalam dirinya dan berharap agar semua rakyat bebas dari segala kemiskinan. Kami ataupun dari Kelantan, saya daripada Kelantan, walaupun kami berhijrah ke Sarawak sudah beberapa tahun, tapi semangat kemerdekaan tetap ada dalam kami. Semoga kita semua rakyat Sarawak bebas dan merdeka daripada kemiskinan dan sama-sama kita memperoleh dalam era pemulihan COVID sekarang ni. Kita merdeka daripada COVID dan insya-Allah kita merdeka daripada kemiskinan. Selamat Hari Merdeka. Nur Fadlin Adriana pula berkata adalah wajar untuk kita menyambut bulan kemerdekaan kerana kita merupakan sebuah keluarga Malaysia. Bagi kami, as Sarawakian, kita patut sambut Hari Kemerdekaan tu sebab kita orang Malaysian. Sebab masa kita sekolah dulu, kita ada belajar tentang hal kemerdekaan. So wajarlah untuk kita sambut kemerdekaan walaupun kita rakyat Sarawak. Selamat Hari Merdeka. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Mariam Zanaria. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial KAS termasuk portal KAS Sarawak di gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebar fakta, salam UKAS.